Hai, selamat berjumpa lagi dalam video Mari Melukis Kartun bersama Adi Putra, siri yang keempat. Dalam siri yang ketiga, saya dah kongsikan tentang apa yang kita panggil sebagai dialog dalam kartun dan peraturan-peraturannya. Tapi dalam siri keempat ni saya nak sambung lagi tentang dialog dalam kartun. Tapi saya nak kongsikan tentang jenis-jenis dialog box atau kotak dialog dalam strip-strip kartun, kerana kotak-kotak dialog ni sangat penting. Di mana kotak-kotak dialog ni menggambarkan ekspresi watak-watak yang kita lukis tadi. Sebab satu kotak dialog box tadi, ayat yang dikatakan oleh watak dia akan ditulis di dalam dialog box itu tadi. Jadi selain daripada itu, saya juga nak kongsikan tentang sejarah sejak bila dialog-dialog box ni digunakan dalam karya-karya kartun ataupun karya-karya seni. Sejak daripada zaman dulu lagi sudah ada yang mempengaruhi karya-karya kartun atau komik di era moden ni. Dan saya juga akan kongsikan pada anda bagaimana jenis-jenis dialog box itu digunakan dalam strip-strip kartun. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Dan sebelum itu, saksikan dulu karya yang saya tengah buat. Okey. Salah satu karya awal penggunaan dialog box atau speech bubble ini yang menyerupai gaya karya moden ada dalam sini Mesoamerika antara tahun 600 hingga 900 Masihi. Dan kita boleh lihat kalau kita tengok karya-karya mereka, dia orang meletakkan dialog di antara seperti raja dia bercakap ataupun rakyat dia, menteri dia bercakap. Kita boleh refer dari gambar. Seni grafik yang berkembang di Eropah pula sekitar abad ke-13 hingga kemuncaknya sekitar abad ke-16. Bubble yang dikenali sebagai banderoles biasanya digunakan dalam karya untuk menunjukkan gambar yang bercakap. Di situ kita boleh lihat seperti scroll yang keluar daripada mulut karakter tu. Dalam era revolusi Amerika, kartun dan karikatur diguna dalam kempen dan menggunakan belun ataupun dialog box seperti scroll yang dibuat oleh pelukis-pelukis abad pertengahan. Di era industri komik dan kartun abad ke-20, penggunaan bubble atau dialog box ni distandardkan dan terdapat perbezaan gaya antara barat dan timur seperti Amerika dan Jepun. Okey, yang pertama saya nak tunjukkan sini ialah apa yang kita panggil sebagai dialog box jenis keterangan, di mana biasanya digunakan dalam komik, tapi dalam strip kartun pun ada juga digunakan, terutama kartun-kartun yang jenis kita panggil sebagai novel kartun lah. Jadi biasanya dia menerangkan tentang dia tidak bercakap, watak tu tidak bercakap, tapi dia lebih pada menerangkan ke mana mereka pergi atau apa babak seterusnya, macam gitulah. Seterusnya dialog box yang menunjukkan marah. Biasanya dialog box ni digunakan bila menunjukkan watak tu marah, sangat marah. Selain daripada ekspresi muka dia, kita dapat tengok juga dialog box yang tajam-tajam tu Yang tajam-tajam tu menggambarkan suara yang kuat, marah ataupun menjerit ataupun memaki. Jadi kat situ kita lihat tadi macam mana ekspresi watak tadi dapat ditunjukkan. Jenis dialog box yang ini pula ialah bila dia bercakap dalam hati, di mana biasanya bentuknya ialah seperti cloud dan ada bulat-bulat. Dia tidak anak panah macam selalunya Dia bulat-bulat menuju kepada watak yang bercakap tu, maknanya dia sedang bercakap dalam hati. Dia seorang sajalah yang mendengar, sama ada dia merungut, suka, marah atau apa sajalah. Itu yang juga sering digunakan dalam kartun, watak-watak kartun.
dalam strip-strip kartun. Yang terakhir yang biasa digunakan ialah bila berbisik, di mana biasanya kita akan gunakan garis putus-putus. Garis putus-putus tu menggambarkan dia sedang berbisik lah antara satu karakter dengan karakter yang lain. Dan biasanya mereka berdua je lah yang tahu apa yang mereka bisikkan tu kan. Jadi itulah antara jenis-jenis dialog box yang saya kongsikan di sini untuk tips anda yang baru mula untuk belajar melukis kartun. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan berhenti mencuba dan jangan putus asa kalau kita mahukan sesuatu. Okay, bye.